Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini waktunya untuk cerita. Hari ini sesi persekolahan bermula. Bagaimanapun disebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan, yang mana sekolah dibuka hanya untuk calon sijil pelajaran Malaysia bagi tahun 2020. Dan kami di SO Awani membuat tinjauan pagi tadi. Bukan sahaja di Kuala Lumpur, malah di setiap negeri juga ada cerita-cerita yang berlainan yang kita dengar. Pastinya setiap kali bukan cuti sekolah, maksudnya sesi persekolahan bermula tu, kadang-kadang pelajar ni dia teruja sebab dengan pakaian baru, semua barangan-barangan baru, nak jumpa kawan baru, tetapi tempoh sukar yang kita hadapi ini membawa kita kepada satu pengalaman yang cukup berbeza, bukan sahaja dalam kalangan pelajar itu sendiri tetapi kepada ibu bapa dan juga guru. Waktu ini saya nak bersama dengan wartawan, tetapi selepas bersama dengan Fauzi Suhaimi nanti ada seorang cikgu yang nak berkongsi juga berkaitan dengan bagaimana sesi pengajaran dalam talian ini. Tapi sebelum itu, Fauzi Suhaimi pagi tadi pergi ke sekolah mana? Saya pergi ke sekolah menengah Seri Permaisuri di Ceras, Kuala Lumpur. Itu tugasan yang Fauzi buat. Ya. Selalu kalau kita pergi setiap tahun, awal tahun ni, keterujaan kita lain. Betul. Nak tengok adik-adik bersekolah dan sebagainya. Dan kali ini hanya dapat tengok calon-calon SPM bagi tahun 2020. Apa tinjauan yang dilakukan oleh Fauzi tadi? Baik, Ehsan. Tinjauan saya tadi seawal pukul 6.30 pagi lagi, kami tim Esra Awani telah pun berada di pintu masuk Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Permaisuri di Ceras, di mana tinjauan kami melakukan hari pertama sesi persekolahan untuk tahun ni. Rasa janggal juga, Ehsan, sebab kalau sebelum ni benar kata Ehsan tadi, kita akan fokus kepada pelajar-pelajar baru, murid-murid baru, mungkin pelajar dari prasekolah, darjah 1 yang ada yang menangis, ada yang ketawa, kan, pengalaman begitu. Tapi hari ini sangat-sangat rasa macam hari pertama, tetapi seperti macam hari kebiasaan sekolah, di mana yang datang hanya pelajar yang menduduki peperiksaan besar seperti SPM, STPM, STPM yang setara dengannya lah. Macam sekolah yang saya pergi tadi adalah fokus kepada pelajar SPM sahaja. Di mana hasil tinjauan atau pertanyaan guru kira-kira dalam 100 lebih pelajar SPM di sekolah itu. So di situ kita tengok dari bermula pukul 7 pagi sehingga 7.30 kehadiran pelajar, dan nampak reaksi mereka itu ada yang gusar, ada yang gembira jumpa kawan-kawan balik. Kalau sebelum ni kita tengok mereka hanya belajar melalui dalam talian. Kalau kita tengok penghujung tahun sebelum ini, kan, kalau kita tengok, dan hari ini berjumpa balik kawan-kawan satu bilik darjah semua itu menunjukkan mereka teruja untuk melakukan sesi pembelajaran secara fizikal balik, Ehsan. Itu yang saya Sesudah nampak. subuh Fauzi dah sampai dekat sana, dan juga visual yang kami paparkan juga masih gelap lagi waktu tu, kan. Betul. Ini keseronokan bersekolah. Tetapi bila kita ada keterujaan dan juga keseronokan untuk berjumpa kawan-kawan, perkara paling penting ketika ini adalah untuk kita menjaga segala SOP yang harus dipatuhi. Bagaimana Fauzi melihat kepada SOP penjarakan dan juga sukatan suhu yang dibuat di sekolah itu tadi? Baik, dari segi penjarakan kita boleh tengok sejauh pada saya dalam 100 meter sudah ada tanda-tanda garisan merah bagi laluan masuk dan laluan keluar adalah berbeza. Kalau kita tengok di sekolah tadi adalah laluan masuk melalui pintu kecil, manakala laluan besar keluar pula adalah pintu keluar, di mana laluan masuk telah pun ada jarak lebih kurang dalam 1 meter lain merah ataupun tanda-tanda merah untuk menunjukkan pergerakan pelajar masuk ke sekolah itu. Di mana kalau sebelum ini Ehsan pernah kan, kalau kita pergi sekolah, kita jalan seiringan dengan kawan-kawan dalam satu kumpulan, tetapi hari ini memang seorang-seorang akan masuk sekolah. Kerana SOP-nya adalah satu, penjarakan fizikal. Itu yang dipantau guru-guru dan petugas yang ditetapkan di sekolah itulah. Kalau sebelum ini kita tengok dari luar sekolah lagi dah ada penjarakan sosial, tapi di dalamnya saya yakin perkara yang sama akan berlakulah, terutamanya dalam sesi pembelajaran dalam kelas. Kerana tinjauan saya tadi hanya melibatkan di kawasan luar sekolah saja, tetapi untuk dalam kelas saya yakin perkara yang sama tetap berlakulah di dalam kelas. Dan selain itu, dari segi pelitup muka pula, memang kesemua pelajar dan guru memang memakai pelitup muka. Itu antara SOP utama yang perlu dipatuhi mereka. Dan yang kedua adalah
dari segi imbasan kod. Kalau kita pergi pasaraya, kita memerlukan My Sejahtera. Tetapi pelajar dia tidak dibenarkan membawa telefon, cuma pelajar diberikan satu kad QR code juga, menandakan QR code itu adalah identiti pelajar itu sendiri, dan QR code itu diimbas di imbasan di sekolah. Setiap sekolah mungkin semua ada, dan menunjukkan itu adalah menunjukkan kehadiran ataupun rekod pelajar itu telah pun pergi ke sekolah itu, dan yang seterusnya adalah suhu badan dan sanitasi secara pencuci tangan lah memang ada di setiap pintu masuk sekolah tadi. Tadi bila Fauzi sebut jalan seiringan nak masuk sekolah tu kan, ada sekolah kadang-kadang dia punya pintu pagar nak masuk ke kawasan bangunan tu sangat jauh. Betul. Ada yang dekat saja. Bila jalan seiringan dulu, saya terbayangkan siapa orang yang mengiringi Fauzi ketika di sekolah dulu. Tetapi ada juga visual yang ditunjukkan dalam kelas. Kalau hari itu saya ada interview lembaga peperiksaan Malaysia, yang mana dia kata kalau peperiksaan SPM ni penjarakan dia lebih daripada 1 meter antara orang ke orang yang lain. Kalau yang ni tadi dalam kelas tu macam mana Fauzi tengok? Sebab mask memang kena pakai sentiasa kan? Dalam kelas tu malangnya Ehsan, buat masa sekarang ni petugas media tidak lagi dibenarkan masuk untuk melakukan tinjauan di dalam sekolah itu. Mungkin selepas ini kita akan memohon dengan Kementerian Pendidikan untuk meminta melakukan tinjauan di dalam sekolah. Namun setakat hari ini memang tidak dibenarkan lagi. Mungkin ada perkara-perkara yang masih lagi dilakukan, ataupun itu mungkin ada perkara yang kenapa Kementerian Kesihatan Kementerian Pendidikan masih lagi tidak membenarkan kita sebagai petugas media untuk buat liputan dalam kelas. Tapi saya yakin berdasarkan tinjauan-tinjauan sebelum ini pada tahun lalu, kita pun pernah membuat tinjauan di sekolah di mana norma baru untuk pelajar sekolah, di mana kalau sebelum ini susunan meja yang kita lihat ada yang berbentuk berdua-duaan, ada juga yang berkumpulan. Kalau zaman kita dululah. Tapi sekarang ni dia memang bentuk macam exam dah. Macam dia nak memang ambil exam. macam nak ambil exam, dan susunan tu memang seorang-seorang. Jadi dalam kelas penjarakan sosial tu memang adalah dari segi kedudukan meja itu sendiri. Dan tadi bila Fauzi bertemu, mungkin ada ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah, dan juga pelajar-pelajar tingkatan 5 ataupun calon SPM 2020 ni, kalau kita boleh katakan ia sudah memasuki fasa matang dan juga mengetahui perkara-perkara berkaitan dengan SOP dan sebagainya. Ada tak timbul ketakutan dalam kalangan pelajar-pelajar ini? Dari segi ketakutan, mungkin dalam 100 anggaran 100 pelajar tu mungkin ada satu orang lah yang paranoid dengan penyakit COVID ini. Tetapi dalam tinjauan atau pemerhatian saya apabila kehadiran pelajar dalam tempoh setengah jam bermula pukul 6 pagi sehingga 7.30 pagi, di mana riak raut wajah mereka sangat-sangat teruja dan gembira, yang mana mereka merupakan pelajar yang penting untuk menduduki peperiksaan paling saya terbesar SPM yang menentukan masa depan kita. Dan keterujaan itu adalah mereka nampak bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan dalam tempoh 2 bulan ini sebelum menduduki peperiksaan sebenar dalam bulan, kalau tidak silap saya dalam hujung bulan 2 atau awal bulan 3 nanti. Mereka nampak dalam tempoh 2 bulan ini benar-benar mereka akan mahu memanfaatkan peluang untuk melakukan pembelajaran secara fizikal, kerana kita memahami bagaimana bentuk kaedah pembelajaran secara dalam talian itu sangat-sangat mencabar dengan keadaan jalur lebar, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman. Kalau di KL ni mungkin tidaklah begitu ketara bebannya, tapi compare dengan di kawasan pedalaman sangat-sangat memberi kesan kepada kalau kita bagi contohlah, kita pun sebagai pekerja yang terpaksa juga melakukan pekerjaan di rumah susulan pandemik ini, ada juga yang melahirkan rasa macam stres, tertekan sebabkan bekerja di rumah melibatkan internet yang slow semua tu. Jadi perkara yang sama juga berlaku yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ini. Itu yang saya rasa. Tapi yang saya boleh kongsikan di sini, di mana raut wajah pelajar sangat-sangat teruja, di mana bukan sahaja mereka mahu berjumpa guru-guru, mahu berjumpa rakan-rakan, sebaliknya mahu memanfaatkan dalam tempoh 2 hingga 3 bulan ini untuk benar-benar memberi fokus kepada subjek-subjek penting untuk sebelum menduduki peperiksaan SPM nanti. Tapi yang kedua pula, saya tanya bagaimana persediaan ibu bapa pula. Sempat juga saya bertanya dalam
5 orang ibu bapa yang menghantar anak-anaknya tadi, ada yang menzahirkan rasa gembira, ada juga yang menzahirkan rasa risau, di mana antara yang berkongsi tadi, mereka memohon agar pihak sekolah terus mematuhi ataupun memantau pergerakan pelajar agar tidak berlaku penularan jangkitan dalam kalangan mereka, kerana mereka adalah pelajar harian yang sentiasa pulang. So mereka ibu bapa ni bimbang jika ada berlakunya kes jangkitan di sekolah akan membawa ke rumah, melibatkan keluarga mereka itu sendiri. Itu salah satu kerisauan yang dizahirkan oleh ibu bapa. Namun di sebalik kerisauan itu, mereka juga perlu menghantar untuk memastikan masa depan anak-anak. Jadi mereka mengharapkan agar guru dan pelajar untuk terus memanfaatkan dalam tempoh ini untuk memastikan tahap pendidikan ataupun pendedahan pendidikan kepada anak-anak benar-benar diberi tumpuan sepenuhnya untuk menduduki peperiksaan nanti. Persediaan yang diambil bila kita bersemuka dan juga pembelajaran secara fizikal ni, betul seperti yang Fauzi sebut, kadang-kadang kita nak konsisten duduk di depan laptop untuk belajar secara online tanpa ada nilai ataupun perkara yang membolehkan interaksi itu berlaku secara fizikal, itu tak ada. Tetapi itulah keadaannya. Tetapi keterujaan pelajar-pelajar itu masih lagi tebal, terutamanya untuk berdepan dengan SPM yang tidak lama lagi. Bagaimana pula Fauzi melihat kepada mereka yang berada di sebalik itu? Menurut saya adalah mungkin penjaga di bahagian sekolah itu ataupun guard di sekolah berkenaan mengambil peranan yang sama dalam melihat kepada pemantauan dan sebagainya. Betul. Dari segi pemantauan SOP, bukan sahaja pelajar yang wajib mematuhi SOP, malah semua kaki tangan sekolah ataupun petugas-petugas yang ataupun kaki tangan awam yang ditempatkan di mana-mana sekolah memang perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, antaranya memakai pelitup muka, sentiasa berada dalam keadaan bersih seperti menggunakan sanitasi tangan, cecair pembasmi kuman dan penjarakan sosial, semua itu. Dan hasil pemantauan saya tadi mendapati ada guru-guru mengambil inisiatif. Pada saya, Kementerian Kesihatan tidak mewajibkan guru-guru memakai face shield yang lutsina tu. Tapi kebanyakan guru-guru yang saya nampak tadi memakai perkara itu, walaupun pada saya perkara itu adalah merimaskan jika kita nak mengajar, kita nak bercakap dalam keadaan tempoh lama yang hampir, kalau satu subjek, kalau dulu kita belajar satu subjek mungkin 2 jam paling lama, perkara itu agak pada saya agak merimaskan. Namun itulah pengorbanan guru-guru yang pada saya yang terpaksa mereka lakukan demi memastikan pendidikan anak-anak terus terbela. Di samping itu juga tahap kesihatan anak-anak dan mereka akan terbela jika mematuhi SOP tersebut. Baik, terima kasih kepada Fauzi Suhaimi, dan kita mendoakan supaya dan agar calon-calon SPM ini tahun 2020 ini cemerlang seperti Abang Fauzi ni dulu dah kata 8A. 8A straight. Baik, itu cerita berkaitan dengan Fauzi Suhaimi, bagaimana liputan yang dilakukan pagi tadi, dan pastinya kita mengharapkan agar segalanya dipermudahkan, segalanya berjalan lancar, SOP dipatuhi dan juga cemerlanglah adik-adik yang akan menduduki SPM 2020. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak melihat pula pengalaman seorang cikgu bagaimana berada di rumah mengajar anak-anak muridnya secara online. Kita berhenti rehat, kita kembali selepas ini.